Yang ini saya tak setuju. Kenapa buat Rafidah gitu? Ini soal anak, Rol. Anak aku kat atas. Aku tak akan pergi mana-mana. Anak aku di atas. Anak aku di atas. Takkan nak bawa Rafidah tu ke balai sedangkan anaknya ada dekat atas. Logik kan? Yes. Tapi saya perasan ada seorang lelaki yang cukup fokus merakam Rafidah. Saya semak. Nampak? Cukup rapat dengan Rafidah sehingga kan dia memujuk dan dia peluk Rafidah. Of course, saya terfikir ini mungkin adik-beradik Rafidah. Tapi muka tu familiar. Saya semak Rafidah tengah meroyan dekat bawah. Yang merakam Rafidah adalah suaminya. Kalau Rafidah ada dekat bawah, suaminya tengah rakam, siapa yang jaga anak dekat atas? Nampak? Yelah, kita husnuzon mungkin ada penjaganya dekat atas. So kalau ada penjaganya dekat atas, apa yang Rafidah nak bising sangat? Apa yang Rafidah nak risau sangat? Penjaganya ada dekat atas. Dia pun tak risaukan anak dia sebab suaminya ada dengan dia. Nampak? Allah Subhanahu sedang membuka aib Rafidah. Allah tunjukkan siapa Rafidah ini. Allah tunjukkan lakonan Rafidah ini. Dan itu adalah kenyataan. Cuba fikirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak? Yang ini. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Nasib Rafidah di hujung tanduk. Aris Pop file saman Rp281.000. Nasib penyokong pembangkang Rafidah Ibrahim kini di hujung tanduk apabila berdepan risiko di istihar muflis. Aset dia juga dikenali garang bercakap tentang pembangunan kampung Sungai Baru Kuala Lumpur mungkin akan disita. Ada netizen yang mengejek, ada netizen yang mengecam, menyindir. Diorang kata, apa kata Rafidah pergi memohon dengan rakan-rakan Perikatan Nasional supaya edar tong drum supaya dapat membantu membayar Rp281.000 ini. Nak tengoklah, kata netizen, sejauh mana Rafidah ni dapat bantuan atau dapat perhatian daripada Perikatan Nasional, khususnya daripada PAS. Daripada mana lagi uang mereka boleh dapat, kata netizen. Mampukah dia memungut Rp281.000 ni? Kan sudah biasa, bila dah fitnah, bila dah jadi bersalah, tiba-tiba merayu pula buat muka 20 sen untuk dapatkan bantuan. Itulah, orang selalu kata macam ni. Lain yang buat fitnah, lain yang bayar. Mereka buat fitnah, lain pula yang bayar. Itulah. Harap-harapnya yang mendengar, menonton video kali ini, sedarlah. Janganlah lagi menolong membayar fitnah yang orang buat. Mungkin Anda tidak lakukan dosa fitnah, tapi mungkin Anda membantu membayar dosa fitnah. Sebab, apa yang berlaku di arah bayar Rp281.000 ini gara-gara fitnah yang pernah dibuat oleh Rafidah Ibrahim. Jadi, kalau Anda membantu membayar, maknanya Anda menyetujui fitnah tersebut. Jangkaan itu bakal terjadi sekiranya Rafidah gagal melunaskan bayaran saman fitnah berjumlah Rp281.000 kepada ahli perniagaan Datuk Haris Embong dan syarikatnya Aris Prop Holding Sendirian Berhad. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar kami benci penipu. Sebelum itu, izinkan dulu saya berkongsi kepada Anda semua, ini ialah terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita bodoh, apabila imun badan kita tidak seimbang, kita kena penyakit dan tidak sembuh daripada semua jenis penyakit. Tetapi terapi imun ini mengajar, mendidik dan menguatkan serta menyeimbangkan imun badan kita. Apabila imun badan kita sudah jadi kuat, bijaksana dan seimbang,
Imun badan itulah yang bertindak menghapuskan semua akar penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Dengan itu, kita sembuh daripada semua jenis penyakit. Cepat dapatkan produk yang hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal, dan diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia. Kalau Anda sudah berdoa bertahun-tahun untuk masalah kesehatan Anda, mungkin ini jawaban yang Tuhan hantar untuk Anda hari ini. Saudara-saudara sekalian, dalam laporan Cosmo Online memetik Haris sehingga kini tiada sebarang maklum balas diterima daripada pihak Rafidah maupun wakilnya berhubung keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 31 Julai tahun lalu. Sebanyak 422 hari telah berlalu sejak keputusan itu diumumkan. Namun, Rafidah Ibrahim masih tidak mematuhi terma pembayaran ganti rugi sehingga ke hari ini. Maka firma Guaman telah mengeluarkan notis tuntutan kali kedua pada Jumaat lalu, yaitu 19 September 2025. Rafidah diberikan tempo 7 hari untuk mematuhi keputusan mahkamah, katanya dipetik Cosmo Online. Menurut Haris, peguam cara Rafidah mengesahkan notis itu diterima pada 22 September lalu, tetapi sehingga kini masih tiada sebarang pembayaran dibuat. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya hari ini SPRM mengesahkan bahawa tiada bukti Anwar miliki 20 akaun bank di luar negara. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menegaskan bahawa pihaknya tidak menjumpai sebarang bukti berhubung dakwaan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memiliki 20 akaun bank luar negara termasuk di Israel. SPRM berkata pihaknya yang ketika itu adalah Badan Pencegah Rasuah BPR telah menjalankan siasatan lebih awal berhubung hal tersebut pada tahun 1999. Malah, penjelasan mengenai hasil siasatan tersebut turut direkodkan dalam akuan bersumpah oleh bekas pengarah siasatan BPR Datuk Abdul Razak Idris pada tahun 2009. Siasatan terhadap dakwaan itu sudah dijalankan lebih awal oleh Badan Pencegah Rasuah BPR pada tahun 1999. Hasil siasatan mendapati tiada sebarang bukti atau keterangan yang mengaitkan Anwar dengan kesalahan jenayah rasuah atau salah guna kuasa, katanya dalam satu kenyataan hari ini. SPRM berkata, pihaknya mengambil maklum mengenai kandungan tular di aplikasi TikTok membabitkan isu berkenan yang pernah dibangkitkan dalam sidang parlimen pada tahun 2013. Walaupun dakwaan itu disebut di parlimen pada 2013, kononnya memetik WikiLeaks, namun laman web berkenan telah menafikan pernah menyenaraikan akaun bank milik Anwar seperti yang didakwa. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar Kami Sayang Malaysia. Tapi sebelum itu, izinkan dulu saya berkongsi kepada Anda semua. Ini ialah terapi imun transfer factor for life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita bodoh, apabila imun badan kita tidak lagi seimbang, kita tidak sembuh daripada berbagai jenis penyakit dan penyakit pula berakar di dalam tubuh badan kita. Tetapi terapi imun ini mengajar, mendidik, menguatkan dan menyeimbangkan imun badan kita. Apabila imun badan kita sudah jadi kuat, bijaksana dan seimbang, imun badanlah yang akan bertindak menghapuskan semua jenis penyakit, akar penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Produk ini lulus KKM, halal dan diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia. Cepat dapatkannya melalui nombor telefon saya yang tertera. Produk ini
adalah penemuan paling bersejarah dalam dunia kedokteran. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan sudah berdoa bertahun-tahun untuk sembuh daripada masalah kesehatan. Mungkin ini jawaban yang Tuhan hantar untuk Anda semua. Penafian itu turut dilaporkan dalam Harian Metro bertarik 5 Oktober 2018 yang bertajuk "Dah 5 tahun baru Wikileaks nafi," ujarnya. SPRM mengingatkan orang ramai supaya tidak membuat spekulasi yang boleh mengelirukan masyarakat atau menjejaskan reputasi individu tanpa asas yang sahih. Penyebaran maklumat tidak benar boleh menimbulkan kekeliruan serta mengganggu ketentraman awam, kata laporan ini. Semoga dengan adanya laporan ini, ianya akan dapat membersihkan nama baik Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang selama ini kerap kali difitnah, kerap kali dihina dan dengan pelbagai tuduhan. Sekian untuk kali ini. Bye-bye.